Shalom jemaat sekalian yang Tuhan cintai. Pada hari ini, 主内亲爱的弟兄姐妹平安。 pada hari ini saya membawa salam hangat dari jemaat GKI BSD untuk saudara semua di tempat ini. 我带着BSD 弟兄们的问安，向各位问安。 Bersyukur untuk kesempatan pelayanan pertukaran mimbar di GKI yang kita boleh adakan pada bulan ini. 这个月可举行的交换讲台的施工， Dan saya berdoa biarlah sebagai penyembah-penyembah sejati dimanapun kita berada, kita boleh selalu berfokus untuk menyembah Tuhan dan juga mencintai firman Tuhan. 无论我们在哪里，我们都能够专心的赞美主来敬拜他。 Sekalian tema firman Tuhan hari ini yang diberikan adalah memuji Tuhan dalam segala waktu. 今天教会给我的主题是时刻赞美主。 Saya mengajak mari kita berdoa sebelum kita membaca 我 firman 们 Tuhan. 先祷告， Bapa kuduskan hati setiap kami. 主啊，求你接近我们每一个人的心思意念。 Dan Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami mengerti akan isi hatimu melalui firman-Mu. 等圣灵帮助我们借着你的话语，可以明白你的心意。 Urapi kedua hamba-Mu yang memberitakan dan menerjemahkan. 但你两位仆人，无论是传讲的，无论是翻译的， Dan berkati setiap umat-Mu Tuhan yang menyembah Tuhan. 给人都有一个敬拜你的心。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 So sekalian kita akan membaca dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 7. 我们要从这个诗篇145篇，从第1节念到第7节。 Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang keempat dan kemudian Bapak Komarudin akan membacakan ayat 5 sampai 7. 等第1节到第10节用印尼文诵读，第5到第7节用中文诵读。 Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. 第5节，我要默念你威严的尊荣和你奇妙的作为，人要传说你可畏之事的能力，我也要传扬你的大德。他们纪念你的大恩，就要传出来，并要歌唱你的公义。 So sekalian, Mazmur 145 sangat unik. 那诗篇145篇是一篇非常独特的诗篇， Di dalam judulnya dikatakan adalah puji-pujian dari Daud. 在它的题目里面告诉我们，这是大卫的赞美诗。 Dan ini hanya satu-satunya ya Mazmur dengan judul seperti ini. 那这是整个诗篇里面唯一用这个做标题的。 Dan dia ditempatkan mengawali 5 Mazmur terakhir dari 146 sampai 150 yang diawali dengan haleluya. 但它这个诗篇150篇的诗篇里面，第15篇开始用赞美主。 Dan saudara sekalian, di bagian ini dikatakan bahwa Daud mengatakan, aku mau memuji Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. 他说：“我要永远的称颂你。” Dan dikatakan setiap hari aku hendak memuji 他 Engkau. 说：“我天天的称颂你。” So sekalian sebelum melanjutkan khotbah ini, saya akan memberikan 3 pertanyaan pribadi untuk Anda semua. 在还没有我继续我的祷告之前，讲道之前，我要问各位3个问题。 So sekalian, di dalam masa-masa pandemi ini, 在这个疫情的期间， apakah Anda tetap setiap hari masih bisa memuji Tuhan? 你是否每日都能够赞美主？ Jemaat sekalian, menurut survei dari sebuah lembaga research di Amerika, 从美国一个调查当中报告告诉我们， ya, pada akhir bulan Juni, 就是这个6月底的调查报告。 ya ketika pandemi, ya kalau dihitung dari sekarang setengah jalan sudah. 可以是说这个疫情已经走到一半了。 Mereka menemukan 40% dari orang-orang dewasa di Amerika bergumul dengan kesehatan mental dan hal-hal yang mendasar. 他们这个40%的人正在为他们生理健康跟一些基本的需要在那边挣扎。 Mereka bergumul dengan kekhawatiran, depresi, ya dan trauma dan hal-hal yang lain. 他们为他们的挂虑、他们的沮丧、为他们心灵的创伤在那边忧虑。 Bahkan dari 40% ini ada 11% yang seriously memikirkan untuk bunuh diri. 但是其中有
100%的这严肃的考虑过怎么样自杀。 Apakah hari ini engkau masih bisa memuji Tuhan? 今天你是不是仍然可以赞美主？ Dan di dalam ibadah hari ini, 是不是在今天的敬拜中， PowerPoint yang berikutnya, apakah hati Anda masih benar-benar memuji Tuhan dan tertuju pada Tuhan? 你是不是你真心的、专心的仰望主，真心的赞美他呢？ Pada saat ini ketika engkau ada di rumah dan ikut menyanyi memuji Tuhan, apakah hatimu sedang tertuju dan berseru menyanyi memuji memuliakan Dia? 今天无论你在哪，无论在家里，你是不是专心的朝向、专心的赞美主？ Dan hal yang ketiga, jika Anda betul-betul memuji Tuhan, 如果你真心的赞美主， hal apa yang mendorong Anda memuji Dia? 是什么激动你赞美主呢？ Saya menemukan ada banyak ya fenomena jemaat yang beribadah streaming. 我们看到那个线上敬拜的会众们的那个态度， Ini kira-kira gambaran yang kita juga sedang lakukan saat ini. 可能这个就是我们常常实行的。 Sebagian jemaat beribadah di gereja dengan memakai masker. 一部分的会众都是戴着口罩在那敬拜主， Dan mungkin mereka tidak bisa menyanyi dengan nyaring seperti waktu-waktu yang lalu. 可能他们不能像过去大声的这个唱诗赞美主。 Sebagian menyanyi di rumah dan mereka tetap menyembah Tuhan dengan sukacita. 那可能他们在家里，他们有喜乐的心唱诗赞美主。 Tetapi jangan-jangan ada juga yang ikut ibadah streaming begini, saudara sekalian. 可能有跟着线上敬拜的战奏，他们敬拜神。 Dia ikut ibadah tapi belum mandi. 可能他敬拜神还没有洗澡， Dia ikut ibadah sambil makan pizza. 可能他还没早晨。 Ketika doa pengakuan dosa, dia tetap selonjoran dan begitu santai. 可能在这个认罪祷告，他仍然躺着这样， Apakah itu memuji Tuhan, saudara sekalian? 这样是不是真心的赞美主呢？ Saya akan mengajak kita merenungkan mengapa kita memuji Tuhan. 我要一起的是为什么我们要赞美主？ Saudara sekalian, faktor-faktor yang mempengaruhi kita memuji Tuhan, yang pertama adalah karena kita mengucap syukur untuk sesuatu yang kita sudah terima. 首先是因为我们所领受的这个课题感恩赞美主。 Orang-orang begitu senang mengucapkan terima kasih ketika mereka menerima sesuatu. 当人家领受一些东西，他们说感谢。 Saya dan istri bersyukur ketika anak-anak kami latih untuk mengucapkan terima kasih. 当我跟我太太，当我孩子出世的时候，我们向神感谢。 Dan ketika setiap kali kita mengajak anak-anak kami makan sesuatu yang mereka suka, 当我们要做孩子一起吃他们喜欢吃的东西的时候， anak-anak ini sudah terbiasa dan terlatih untuk mengucapkan terima kasih. 他们已经习惯了怎么样向神感恩。 Dan mereka selalu dengan disiplin mengatakan Papa, Mama, terima kasih. 他首先说：“爸爸妈妈，谢谢你。” Dan itu menjadi sebuah benih yang kami tanam di hati anak-anak kami. 这就是我们的埋在孩子心中的一个种子， Untuk mereka belajar mengucap syukur. 叫他们学习怎么样感恩。 Saya percaya saudara sekalian ini adalah satu hal yang mudah kita lakukan. 这是我讲，这是一件大家很容易做的事。 Ketika engkau tahu Tuhan memberi sebuah berkat untuk Anda, 当知道神赐给你恩典的时候， dengan spontan Anda akan mengatakan terima kasih 你会 Tuhan. 即刻的说向神感恩。 Ada faktor kedua yang membuat kita memuji Tuhan. 有第二个因素，我们为什么赞美主？ Adalah keadaan di sekitar kita. 是我们周遭的光景。 Saya percaya ini adalah sebuah gambaran yang kita sangat rindukan. 这我们相信，我们现在所科目的一个这个画面， Ini adalah kebaktian Natal di salah satu tahun yang kita adakan di gereja GKY Mangga Besar. 这是我其中某一年在这个芒嘎贝萨举办的这个圣诞的庆祝晚会。 Ketika kita mengadakan candlelight service, 当我们到烛光晚会的时候， ketika kita menyanyi lagu Oh Holy Night, Oh Malam Kudus, 当我们唱圣洁的夜、圣战夜的时候， saya percaya hati saudara tertuju kepada Tuhan dan begitu sukacita menikmati hadirat Tuhan. 我们相信你的心朝向主，在享受神的同在。 Atau ketika para youth menyembah Tuhan di dalam komunitas mereka bersama-sama, 当他们一起在他们的事情当中敬拜主的时候， hati mereka terangkat untuk memuliakan Tuhan. 他们的心就在那边赞美主。 Pemazmur juga mengatakan hal yang sama. 诗人也同样的说， Di Mazmur 35 ayat 18, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji engkau. 我要在大会中称谢你，在众民中我要赞美你。 Dan ini tidak salah saudara sekalian. 这是没有错的。 Sebuah jemaat yang besar ketika mengangkat
hati memuji Tuhan. 当一个大教会、一个会众大教会一起起心赞美主的时候， Dia akan memberikan sebuah semangat yang inspiring, juga mengangkat hati yang mungkin orang yang masih belum begitu siap memuji Tuhan untuk ikut memuji Tuhan. 他会激动每一个的人一起来赞美主。 Inilah dukungan dari kondisi sekitar. 这就是因为周遭光景的影响， Tetapi saudara sekalian, di dalam kondisi pandemi hari ini, 在今天的疫情当中， mungkin kita tidak bisa untuk sementara waktu menikmati situasi seperti ini. 我们不能再享用过去那样的情形。 Dan ketika kita melihat ke belakang, 当我们往后看的时候， kita menyadari ini begitu berharga, ini begitu indah. 这是过去的那个光景是多么的珍贵，多么的美。 Dan kita merindukan suasana itu kembali. 我们渴慕那样的光景可以重新倒回来。 Sebagai gembala, saya berkali-kali mendengar ketika jemaat yang sempat bisa ikut hadir di sebuah pelayanan live streaming. 身为牧子，我知道一个会众告诉我怎么样参加一个线上敬拜的光景。 Ketika mereka misalnya mengambil bagian sebagai pemain musik atau pemimpin pujian. 或者他们是在音乐侍奉的，或者在主灵的， Atau ketika beberapa waktu yang lalu baptisan kudus diadakan di gereja. 或者当这个圣洗礼在教会举行的时候， Mereka mengatakan sudah sekian lama kita nggak datang di rumah Tuhan. 他说我们很久了没有来到神的家里。 Hari ini saya menyembah Tuhan dengan hati yang sangat berbeda. 今天我敬拜神完全不同的心态。 So, sekalian saya baru menyadari ketika bisa datang di rumah Tuhan itu sesuatu kemewahan rohani yang luar biasa. 这能够来到神的家里敬拜是一个特别的美好的机会。 Tapi saudara sekalian, ada faktor yang lebih jauh yang menolong kita untuk bisa menyembah Tuhan. 但是还有另外根源的因素，叫我们怎么样来赞美主， Yaitu faktor internal atau hati kita. 就是第一，我们的心态。 2 Timotius 1 ayat 3 mengatakan, 等提摩太后书第1章第3节如此的说， Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. 我感谢神，就是我接续祖先用清洁的良心所侍奉的神。 Aku mengucap syukur kepada Allah. 我要向神感谢， Aku melayani Allah dengan hati nurani yang murni. 我用清洁的良心来侍奉他， Ini adalah sesuatu yang sangat penting. 这是一个非常重要的。 So, sekalian kalau kita sampai di level ini, 当我们达到这个程度的时候， sekalipun kita hari ini mungkin tidak setiap hari melihat berkat dan pemberian yang diberikan kepada kita. 可能我们没有亲目眼见神所赐给我们的恩典， Sekalipun hari ini kita tidak sedang berada di tengah sebuah kondisi yang kondusif mendukung suasana penyembahan bagi kita. 可能我们没有在一个非常有利的条件可以支持这个敬拜的气氛。 Tetapi faktor internal ini akan tetap mendorong kita memuji Tuhan. 但是这个内在因素将激动我们怎么样去赞美主， Karena kita diciptakan untuk memuji Dia. 因为我被造是为了赞美主。 Karena untuk itulah kita ada di dalam alam semesta ini. 这我们存在这个世界的其中一个原因， Karena itulah esensi 那是 diri kita. 那是我们每一个人重要的本质。 Saya akan mengajak kita melihat beberapa contoh. 我们看几个例子。 Yang pertama adalah seorang yang hamba Tuhan yang pernah hidup dan kesaksiannya menjadi berkat bagi saya. 就是对我的生命、对我的人生非常有祝福的一个传道人， Saudara pasti kenal Pendeta Dorothy Marx. 就是 Dorothy Mark 这个牧师。 Dia adalah salah satu dosen yang juga pernah menjadi dosen tamu di Saat Malang dan mengajar kami. 曾经是这个马郎森道神学院的教授，我曾经教过我。 Dan lama dulu ketika saya masih ada di Bali, Ibu Dorothy juga pernah datang di dalam sebuah trip pelayanan. 我在巴黎侍奉的时候，他也曾经来到我们教会服侍。 Dan di momen itu saya mengenal dia secara pribadi lebih dekat. 在那个时刻，我更亲近的认识他的个人。 Salah satu hal yang saya amati dan itu menjadi berkat dalam hidup saya. 在我细心观察当中，也成为我的人生的一个祝福。 Dia adalah seorang yang begitu spontan, berterima kasih kepada Tuhan dan kepada sesama dengan hati yang berapi-api, dengan semangat yang begitu meluap dan sangat tulus. 他是个非常诚心的、非常热心的，对周遭的人、对神受上献恩，献上他的感谢跟感恩。 Di dalam sepanjang hari dalam pembicaraan dia tidak berhenti mengucap syukur untuk hal-hal kecil yang dia alami. 在整日的谈话当中，他为每一件小事向神感恩。 Dan satu pengalaman yang membuat saya sangat terkesan adalah
其中一个给我一个最深刻的印象。 Dia sempat cerita bahwa setiap hari kalau di Bandung itu dia selalu makan pepaya. 就是在万隆，他每一天都吃这个木瓜， Karena pepaya itu sehat 这木瓜是一个非常健康的这个水果， dan dia sangat suka karena sangat enak bagi dia. 因为他喜欢吃，因为好吃。 Dan karena dia tinggal beberapa hari, besok paginya saya bawakan pepaya ke tempat penginapan di mana dia tinggal. 因为他有几天在巴黎，我就带这个木瓜去他所住的地方。 So sekalian di Bali itu pepaya itu tidak mahal. 在巴黎，木瓜是不贵的， Ya waktu itu mungkin 5.000 dapat 2 biji. 可能5000等就可以买到2粒的。 So sekalian saya bawakan pepaya 2 biji buat dia. 我就带着2粒的木瓜给他。 Dan hari itu ketika dia melihat 2 pepaya itu, 当他看到这个2粒的木瓜的时候， reaksi yang saya tidak duga yang saya dapatkan itu begitu mengagetkan saya. 但我一个意外的一个反应是叫我非常惊讶的。 Dia mengucap syukur itu ban kamsia, terima kasih sekali. Kamu luar biasa, saya bersyukur kepada Tuhan. 他说你实在非常了不起，我向神感恩那样。 Saya sampai malu, saya cuma beli pepaya yang harga 5.000 perak, dia dikamsiain seperti itu. 但是我觉得很不好意思，因为我买了这个木瓜是5000等就是，但是他是这样的感谢我。 Dan saya tahu apa yang dia katakan itu tulus dari kedalaman hatinya. 他说这个是从心底重新的一种感谢的这样。 Dan saya juga melihat ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan, 当我看见他怎么样向神感恩的时候， itu yang dia lakukan. 他就是这样的做。 Di Alkitab ada 3 contoh lain. 这也是圣经里有另外的3个例子， Kita akan lihat dengan cepat. 我们要很快的看见。 Yang pertama adalah Ayub. 首先就是约伯， So sekalian di Alkitab mengatakan di Ayub pasal pertama bahwa Tuhan izinkan Ayub dicobai. 那我看到在约伯第1章看见怎么样神允许魔鬼来试探这个约伯， Tuhan izinkan hartanya ludes. 他的财产一切都消失了， Bahkan Tuhan izinkan anak-anaknya meninggal di dalam sebuah bencana. 而且神也允许他的儿女们在一个灾难当中，他们都死了。 Dan di Ayub 1 ayat 21 dikatakan, 在1章第1章第21节，他如此的说： Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. 他说：“我赤身出母胎，也赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的耶和华，耶和华是应当称颂的。” Dan ayat berikut mengatakan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. 接下来就说这约伯并没有以此犯罪，也没有以此为神为遗忘， Ini luar biasa saudara sekalian. 这是非常了不起的。 Seorang yang di tengah penderitaan dan pergumulan. 在一个挣扎苦难当中的人， Alkitab mengatakan Ayub berkata terpujilah nama 但是 Tuhan. 他能够说因耶和华的名是应当称颂的。 Contoh yang kedua 第2个例子 adalah Nabi Habakuk. 就是哈巴谷先知。 Kita tahu di dalam kitab Habakuk yang singkat, 我们知道，在这个简短的哈巴谷书里面， hanya ada 3 pasal. 只有3章。 Di akhir pasal yang ketiga, 在这个第3章的就差不多末界， ketika Habakuk melihat dosa Israel yang begitu jahat dan begitu menjijikkan di mata Tuhan. 当看见了以色列百姓的罪恶是何等的深重的时候， Dan ketika dia melihat Tuhan memberikan sebuah nubuatan bahwa bangsa Kasdim, ya bangsa-bangsa Aram dan Babel akan datang menghancurkan Israel. 当他看到一个异象，从加勒底人要毁灭这个以色列人的时候， Habakuk mengalami sebuah kondisi yang stressful dan dia bergumul untuk bangsanya. 他就未解之前在神面前征召。 Tetapi dia berkata, 但是他说什么？ sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berriak-riak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 他说：“虽然无花果树不发荒，葡萄树不结果子，橄榄树不效力，田地不出粮食，圈中借了羊，棚中也没有牛，但我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。” Sekalian orang yang di
melihat sebuah situasi yang berat seperti itu. 但一个看见这样困难的光景的人， Dia masih dapat mengatakan, aku mau bersorak-sorak di dalam Tuhan, berriah-riah di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 他还能够说：“让我因耶和华欢心，因救我的上帝而喜乐。” Dia bisa memuji Tuhan di segala keadaan. 他能够在任何的光景当中赞美主。 Contoh yang ketiga 第二个 adalah Paulus dan Silas. 就是保罗跟希腊。 Kita akan melihat di Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 当我们看这个使徒行传第16章第25到26节的时候， Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka dipenjarakan di penjara Filipi, 当这个保罗跟希腊被关在腓立比的监牢的时候， saudara sekalian, dan bagian dua ayat sebelumnya dikatakan bahwa mereka berkali-kali didera, ya, dan itu tentu sangat kesakitan sekali. 在前几节告诉他们受了鞭打，他们非常的痛苦， Dan bahkan pakaian mereka dikoyakkan dari tubuh mereka. 并且他们的衣服被撕破了。 Dan di ayat 25-26, 在25、26节告诉我们， tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. 又在半夜，保罗、希腊祷告，那么唱诗赞美时，中秋盼也侧耳听，不然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了。看监门立刻全开，中秋盼的这个锁链也都松开了。 Saya membayangkan kalau saya adalah salah satu murid dari Paulus. 我想象，如果我是使徒保罗的其中一个的门徒， Dan hari itu saya ikut memberitakan Injil bersama dia dan ikut didera dan ikut dimasukkan dalam penjara Filipi. 我也他一同正传福音，一同被关在腓立比的监牢里面， Dan habis didera dengan kondisi tubuh yang kesakitan. 在被鞭打之后满身痛的光景之下， Mungkin saya akan mengerang malam itu, aduh kesakitan, mengapa begitu sakit. 可能我一直在说，为什么我这样的痛呢？ Atau mungkin hanya tidur dan berdiam diri untuk menahan sakit itu. 或者这静默躺着，忍受一切的痛苦。 Tetapi Alkitab mengatakan dua orang ini memuji Tuhan, berdoa, dan suara mereka didengar oleh orang lain. 圣经记载我们，他们祷告、唱诗、赞美之，他们的唱诗为其他囚犯所听见。 So sekalian, mengapa orang-orang ini bisa seperti itu? 为什么他们能够如此做呢？ Pendeta Doroti, Ayub, Habakuk, Paulus, Silas, dan banyak kisah-kisah lain yang kita juga tahu. 无论是多罗蒂，无论是约伯，无论是哈巴谷，无论是保罗、希腊，都告诉我们， So sekalian, dasar pujian sejati karena dua hal. 真正真心赞美主的根基只有两点。 Yang pertama adalah karena Tuhan sendiri. 主持人是因为神本身， Karena keberadaan dan pribadi Allah sendiri. 因为神本身跟他的存在。 Di Mazmur 145 yang kita baca tadi, 刚才我们所读的诗篇145篇， Daud mengatakan, besarlah Tuhan, dia sangat terpuji. 他说：“耶和华本伟大，他该受大赞美。 Kebesarannya tidak terduga. 他的大无法测度。 So sekalian, dan inilah yang harus menjadi alasan mengapa kita memuji Tuhan. 这就是推动我为什么我们要赞美主。 Kalau kita menaruh reason kita memuji Tuhan pada hal-hal di dunia ini, 如果我们找其他的原因，在世界上有各种各样的原因。 sebatas ketika ada berkat, 当然，除了当我们领受恩典的时候， sebatas ketika misalnya kita bisa menikmati di tengah sebuah suasana kebaktian yang banyak jemaat, 或者我们处在一个非常多的一个敬拜的环境当中， sehingga semangat orang lain mempengaruhi kita, 或者其他的人影响了我们， maka alasan itu bisa naik turun, saudara sekalian. 这个情绪可能会上下， Dan itu bisa mempengaruhi semangat kita juga naik turun. 也会影响我们心情上下。 Kondisi rohani kita jadi seperti roller coaster. 我们的这个心情呢，就像那个过山车一样。 Tetapi jika alasan kita tempatkan di sebuah pribadi, di sebuah tempat yang kokoh dan tidak bergoncang, 如果我们放在一个位格上，一个坚固的位格上的时候， yaitu pada pribadi Allah 那就是神本身的位格， yang maha besar, 是最大的。
maka itu akan juga menentukan hati kita dan alasan kita untuk memuji Dia. 这不决定我们是有什么理由要来敬拜他。 Ayat yang ketujuh. 第7节告诉我们， Di Mazmur yang kita baca tadi, peringatan kepada besarnya kebajikan Tuhan akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. 他们纪念你的大恩就要传出来，他们并要歌唱你的公义。 Sekalian, karena Tuhan itu maha bijak, Tuhan itu maha adil, itu membuat kita untuk memuji Dia. 因为他是一个公义的，而且充满智慧的神，叫我们有理由怎么样来敬拜他、赞美他。 Sekalian, kata keadilan bahasa Mandarin tadi kita dengar diterjemahkan kong-i, ya bahasa Ibrani adalah sedek, ya maha benar. 就是公义，就是这圣的，这完全的公义。 Sekalian, dan di Mazmur 44 ayat 9 firman Tuhan juga mengatakan, 在诗篇44篇第8节也告诉我们， karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. 我们终日因神夸耀，还要永永远远的称谢你的名。 Saya rindu saudara sekalian, biarlah kita hari ini belajar menempatkan reason kita memuji Tuhan adalah karena Dia. 我们这现在为什么我们要敬拜？那是因为神的位格。 Dan kalau karena Dia kita bisa memuji, 如果当我们能够赞美主的时候， di dalam keadaan apapun juga, 我们在任何的情形之下， engkau akan tetap memuji Tuhan. 你仍然能够在赞美他。 Dasar pujian sejati yang kedua adalah 第二个真正敬拜的根基是什么呢？ karena karya penebusan Tuhan Yesus yang sempurna. 就是因为神能够完全的救恩大功。 Saudara sekalian, dan itu menjadi sebuah puji-pujian bagi semua umat tebusan, ya sejak kematian dan kebangkitan Tuhan sampai kedatangan yang kedua 从 kali 耶稣 nanti. 的死到耶稣的复活，是全信徒一个敬拜他、赞美他的一个理由。 1 Korintus 15 mengatakan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 哥林多前书第15章56、57节如此记载：死的钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢时，我们借着我们主耶稣基督得胜。 Dan saudara sekalian, ini akan menjadi sebuah puji-pujian yang terus berlanjut bahkan sampai di dalam kekekalan nanti. 这个赞美是要继续，一直到永永远远。 Bahkan di dalam kekekalan kitab Wahyu mengatakan, 人在永恒中，我们仍然要赞美他。 Aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. 他说：“我又看见且听见宝座和屋，并长老周围许多的天使的声音，他们的数目千千万万，大声说：称杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。” Sekalian, kalau alasan kita ada di dalam pribadi Allah yang tidak berubah dan kekal, 如果我们的敬拜的这个根基是建立在那个不永恒的神、这不变的神的时候， puji-pujian kepada Allah pun akan mengalir keluar dari hati kita di setiap situasi dan 那 keadaan, 么赞美主的诗歌就要从我们心里涌出来， bahkan sampai ke dalam kekekalan. 一直到永永远远。 So sekalian, pada umumnya manusia berdosa itu akan sangat selalu menggerutu dan tidak tahu memuji Tuhan. 一般来说，那个罪人总是爱发怨言的。 Dan kita perlu berhati-hati jangan sampai jatuh ke dalam perangkap seperti itu. 我们千万要小心，不要跌进这样的陷阱里面。 Dan saudara sekalian, saya ingin menyaksikan seorang rekan saya yang sempat dikarantina karena COVID, satu keluarga. 我们看见一个家庭因为这个疫情，这个病毒，新冠病毒，被集中在一个治疗中心里面。 Saya bersyukur untuk Pendeta Brandon Ingram, seorang rekan pelayanan saya dalam masa yang cukup lama ketika saya masih pelayanan di Bali. Brandon 牧师就是我在巴黎曾经一种相当久一起同工的一个牧师。 Dan hari ini dia juga masih menjadi hamba Tuhan part-timer aktif di GKY. 他现在仍然是这个在巴黎是不是全职的，是代职的一种侍奉。 Dan ketika dia sekeluarga kena COVID dan diisolasi mandiri, 当他们全家中了这个
新冠病毒的时候，并且被集中在一个治疗中心的时候， Dia kirimkan sebuah permohonan doa di sebuah jaringan doa di Facebook. 在这个 Facebook 里面一个祷告网里面，他要求我们为他祷告。 Dia dan istri dan 2 anaknya. 他跟他的太太跟2个女儿， Dan saya tahu ketika dia mengalami itu kondisinya sangat berat. 我知道当他经历这个时候，他的情形非常的辛苦。 Tapi ketika dia sudah pulih, 当他复原之后， ini yang dia tuliskan. 这是下来他写的。 Teman-teman, terima kasih untuk semua dukungan doa kalian bagi keluargaku. 谢谢各位的这个代祷。 Istri, anak saya dan anak satu lagi juga sudah pulih. 我的太太跟2个女儿都好了，都复原了。 Dan saya bersyukur, takjub kepada apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. 我感谢神在我们生命中所行的一切的启示。 Saya tahu dia berdaulat. Dan saya bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan menceritakan Injil pada orang-orang dan bahkan satu jiwa yang dia tulis namanya di situ yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. 他说他感谢神，在这病房当中，他有机会传福音。其中一个叫 Daddy 的，后来就信主，接受主耶稣成为他的个人救主。 Dan saya tahu teman saya ini. 我知道我这个同工， Saya bahkan berani bertaruh 99% 我敢这样的说， bahwa kalau dia ditawarkan untuk mundur waktu dan bisa memilih mau kena COVID atau enggak. 如果他选择到会的时间要中到这个新冠病毒，或者患上或者不患上新冠病毒的时候， Saya sangat percaya dia akan mengatakan nggak apa-apa kena COVID aja. 他说不要紧，患了这个新冠病毒没有问题， Karena ada jiwa-jiwa yang boleh mendengar Injil di situ. 因为在那边有那个罪人正在等候这个福音， Bahkan ada satu orang yang dimenangkan bagi Tuhan. 甚至有一个人因此而信主。 Dan ketika saya tanya sama dia, 当我再一次问他的时候， dia mengatakan iya. 他说是的。 Dia mengatakan memang awal itu pergumulan kami sangat berat. 当时情形非常的困难， Tapi Tuhan menolong. 但是主帮助他， Dan Tuhan yang memampukan saya melakukan itu. 主给我的能力可以去传福音。 Saya berdoa saudara sekalian. 他说为我们祷告， Biarlah dalam situasi apapun yang kita alami hari ini, 无论今天我们经历的是什么的情形， kita boleh terus memuji Tuhan di setiap waktu. 我们在时刻都可以赞美主。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. 感谢主，今天我们所思想你自己的话语， Arahkan dan tujukan hati kami hanya kepada Engkau. 就我们的心来朝向你， Tuhan yang tidak berubah. 是那个永不改变的神， Agar kami boleh tetap memuji Engkau 叫我们能够时刻的赞美主。 di setiap waktu. 就任何的光景之下， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。